700,000, so dia boleh buat 21,000. Kalau 1 juta, dia boleh buat 30,000. Kalau 2 juta, ada orang kata income perunian tanah ni boleh cecah 100,000 sebulan. Ada tu pernah dengar tak? Seorang perunian tanah tu boleh buat sampai 500,000 setahun. Ya ke benda ni? Macam khurafat aja, mistik aja kan? Kita dah bekerja bertahun-tahun, takkanlah boleh buat duit sebanyak tu dalam tempoh sebulan ataupun setahun. Baik, anda nak tahu tak bagaimana seorang perunian tanah buat pendapatan setiap bulan? Jika anda ingin tahu, tonton video ni sampai habis. Steady! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan semua? How you doing guys? Bersama dengan saya Erman bin Taib selaku seorang registered estate agent dan berpengalaman lebih 12 tahun sebagai seorang perunian tanah. Persoalannya sekarang ni, bagaimana perunian tanah buat pendapatan setiap bulan? Okey, kita kena fahamkan macam ni. Perunian tanah ni dia ada 3 pendapatan saluran utama yang dia boleh buat setiap bulan. Berapa banyak dia boleh buat? Dia bergantung kepada komitmen, kesabaran, kesungguhan untuk dia lakukan kerja-kerja sebagai seorang perunian tanah mengikut 3 saluran ni. Okey, saluran yang pertama, bagaimana dia buat pendapatan iaitu melalui sewaan. Katalah sebagai contoh, ada seorang tuan rumah, dia tak sempat nak cari penyewa, tak sempat nak uruskan sewaan, nak buat tenancy agreement, nak masukkan perabot dan sebagainya. Dia malah nak fikir, dia lantik seorang perunian tanah. So, perunian tanah ni buat apa? Dia pergi ambil gambar rumah tersebut, dapat lantikan dengan baik. So, dia pun buat iklan. Bila buat iklan, ada orang nak viewing, ada orang negotiate, orang tu pun berminat. Okey, orang tu pun bayar sewa campur dengan deposit. Biasanya berapa? 1 bulan sewa, campur 2, campur 2. Ada macam-macam kan? Campur 2 ni apa? 1 plus 2 plus 2. Okey, plus 2 ni apa? 2 months deposit, 2 months for utility. Dia bergantung lah, subjektif lah. Bergantung kepada persetujuan daripada pihak pemilik sendiri. Okey, so katalah dia dah berjaya kumpul deposit, sewaan, tenancy agreement dah sign, penyewa pun dah masuk. So, menggunakan tenancy agreement tersebut, dia boleh claim daripada agensi hasil sewaan tadi sebagai komisen sebanyak 1 bulan. So, owner tu dalam erti kata lain nak fahamkan iaitu seorang pemilik telah bersetuju untuk bagi komisen sebanyak 1 bulan sebagai komisen sewaan menguruskan sewaan tersebut. So, kalau sewanya 1,500, maka komisen kasarnya 1,500. Kalau sewaannya 3,000, komisen kasarnya 3,000. Kalau 10,000, kalau berjaya sewa kilang 40,000, itu ribu juga daripada sewaan. Itu yang pertama. Baik, pendapatan yang kedua iaitu daripada pendapatan menguruskan dan membantu seorang pemilik rumah ingin menjual rumahnya dalam bentuk subsale. Ini pasaran kita sebutkan sebagai pasaran sekunder, iaitu pemilik-pemilik rumah sedia ada, dia tak tahu macam mana nak jual rumah, tak tahu nak iklan, nanti orang datang nak viewing rumah, nak bantu dia buat loan, nak uruskan peguam dan sebagainya kan. The whole package ni serahkan kepada seorang perunian tanah yang profesional, yang mahir untuk pergi ambil gambar rumah, buat iklan, dapatkan lantikan dengan baik. Semua tu bila dia uruskan, orang tengok rumah berkenan pula nak tengok rumah tu dan somehow berkenan nak beli. So, dia uruskan pinjaman orang ni sampai peringkat selesai buat perjanjian jual beli, sales and purchase agreement. So, bila dah sign, semua dah selesai. So, dekat sini untuk dilihat daripada standard yang dibenarkan iaitu paling tinggi komisen kita boleh obtain daripada seorang pemilik rumah iaitu sebanyak 3%. So, kalau contoh rumah tersebut 500,000, so komisen kasar paling tinggi dia boleh buat iaitu 15,000. Kalau rumah tu 700,000, so dia boleh buat 21,000. Kalau 1 juta, dia boleh buat 30,000. Kalau 2 juta, 60,000. So, ribu-ribu inilah yang mula masuk akal, mula make sense kepada kita bagaimana seorang perunian tanah boleh mencecah hasil komisen sebulan sehingga 60, 70, 80,000 sebulan. Kerana apa? Bergantung kepada hasil jualan yang dia berjaya buat. Lagi tinggi hasil jualan, lagi tinggilah potensi komisionnya. Itu yang kedua. Bagaimana pula yang ketiga? Ini bagi mereka perunian tanah yang berminat untuk buat projek. Projek ni adalah daripada seorang pemaju yang melantik agensi membantu untuk jual unit-unit yang dikeluarkan, yang dilancarkan oleh pemaju tersebut. So, kan projek baru kan banyak kan guys kan. Ada tu yang bernilai 400,000, 600,000, 700,000, malahan lebih 1 juta. So, dekat sini dia punya komisen berbeza-beza. Dia tak ada maksimum. Kalau
developer tu bagi sampai 7%, 5%, 6%, 4%, ikut pada developer tersebut. Tapi developer bayar kepada agensi, atau agensi lah nak serahkan kepada commission kepada agennya. Ada yang dapat 2%, ada yang 3%. Ini sangat subjektif. But the point is, kita nak belajar daripada cara yang ketiga ni adalah, ia adalah satu cara pendapatan di mana seorang peronih hartanah tu mahir untuk menjual projek. Projek ni somehow sonok jugalah jual. Kalau buat satu iklan tu, ada orang berminat nak tengok rumah, dia ada banyak pilihan rumah yang available yang dia boleh pilih. Kalau subsale tadi, dia bawa tengok satu rumah tu je lah boleh pilih. Okey, tak ada masalah. Semuanya ada kelebihan, cabaran dan kelemahan masing-masing. So, berbalik kepada selera peronih hartanah itu sendiri. Ada orang, dia suka buat sewaan sahaja setiap bulan. Still, dia boleh menjana komisen yang banyak. Subsale ataupun projek bergantung kepada cita rasa masing-masing. So diharap video ini dapat membantu anda memahami bagaimana seorang peronih hartanah membina pendapatan setiap bulan. Dan sekiranya video ini membantu anda memahaminya dengan lebih baik, saya harap minta yang sebaik semua untuk komen, like, share dan subscribe. Okay, so insyaAllah jumpa anda di video akan datang. Stay ready.